إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Barang siapa ada di dalam hatinya, barang siapa tasdiqun. Sambung dengan kemarin, barang siapa ada di dalam hatinya, barang siapa tasdik. Dan tiada, padahal tiada pada lidahnya barang siapa ikrar. Tuh. Padahal tiada pada lidahnya barang siapa ikrar. Bakpo tak ada pada lidah barang siapa tu ikrar. Ikrar maknanya ucap dengan lidah. Binutqi syahadatain. Iqraru bil lisan binutqi syahadatain. Mengucap dengan lidah, ikrar dengan lidah dengan mengucapkan dua kalimah syahadat. Tidak ada. Kenapa tidak ada pada lidah tu ikrar? Bukan kerana kelu. Bukan kerana kelu. Kelu tu makna bisu. Kelu tu bukan keluar. Ada ra dah. Buang. Buang ra tu lebih. Ra tu lebih. Bukan kerana kelu. Ra tu wa ula la'alla sawaba isqa. Mudah-mudahan yang la'alla al-asaha, mudah-mudahan yang lebih betulnya isqa. Digugurkan ra tu. Bukan kelur dak atau keluar, tidak. Tapi naknya kelu. Bapa tu tak ada pada lidahnya ikrar tu. Bukan kerana kelu yang menegahkan dia ikrar. Kalau kelu tak apalah. Orang bisu kan? Dia nak masuk Islam lagu mana? Maka bahasa isyarat dia tu menempati pada iqraru bil lisan.
ikutlah. You buat gini ke. Tu ni. Jadi bahasa isyarat dia cucah dengan tangan itu menempati iqraru bil lisan. Nah. Jadi tak ada pada lidah tu, tak ada pada lidahnya barang siapa ikrar tu bukan kerana clue yang menegahkan. Yang menegah tu sifat bagi clue lah. Tu clue lagu mana? Bisu lagu mana? Bisu atau clue, bisu yang menegahkan dia ikrar. Memanglah bila bisu gak tertegahlah dia nak ikrar dengan lidah kerana bisu. Tak keluar daripada mulut dia tu nah. Tu bukan kerana bisu, tidak. Sebab bagi orang bisu dia nak masuk Islam, maka dia kena ucaplah orang kena bercakap dengan bahasa isyarat lah. Kerana bahasa isyarat bagi orang bisu tu menempati apa yang ada dalam hati dia. Kerana bisu kan? Dia bisu tu kerana tak ada sifat perkata tu, tapi khatir ataupun hadisun nafsi, cakapan dalam hati tu ada. Ya nak makan, ya nak minum, ya lapar, ya nak berak, ya ada lah hati tu. Cuma nak rayak dengan lidah tu tak ada kerana tidak ada sifat perkata. Kalau gitu tangan dia tu isyarat. Tu menempati pada tempat lidah dia dah. Nak menggambarkan apa li fuad, apa adalah fuad dia, apa adalah hati dia. Itu. Jadi bukanlah orang panggil tidak ada pada lidahnya barang siapa ikrar tu bukan kerana kelu yang menegahkan dia ikrar, bukan. Kerana bagi orang bisu tak ada masalah lah kalau dia masuk Islam dengan bahasa isyarat tu menempati iqraru bil lisan bi nutqi syahadatain. Menempati itu dah. Bukan. Bukan kerana tu. Lepas tu tak say kau, tak ambuh. Tak nak ucap, enggan. Dah tak tak? Dan bukan kerana ni atas pada kata bukan kerana tak dia. Barang siapa ada di dalam hatinya barang siapa tasdik, ada orang panggil tasdiqu fil qalbi bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid darurati, minad dini bid darurati, itu ada dalam hati dia. Tetapi tiada pada lidahnya barang siapa ikrar. Tidak ada pada lidah. Padahal tiada pada lidahnya barang siapa ikrar tu bukan kerana enggan dan bantahan. Tu bukan kerana enggan, baca enggan. Enggan tu tak ambah lah. Tak say. Nah. Nah. Bukan kerana enggan. Nikah dah. Tanya soalan nikah dah. Beranak 3 lah. Bukan kerana enggan. Bukan kerana abad. Enggan. Bukan kerana enggan, tidak embuh, tidak tak say, tak mau. Dan bantahan. Bukan kerana batah. Tak perlu ngucap. Tu. Bukan kerana tu. Kalau kerana tu lain. Hak tu maksudnya dia tu kufur lah. Kenapa? Kerana abah, enggan. Tu tidak mahu taat pada perintah Allah kerana tutur dengan 2 kalimah syahadat tu perintah. Tu tidak aku diperintah oleh Allah Taala untuk menghabisi apa dah dalam hadis tersebut. Apa dah hadis ya? Khidai, Ustaz Khidai. Apa dah hadis ya? Umirtu an uqatilan nas. Nak? Umirtu an uqatilan hadis dah? Tidak diperintah aku tu membunuhkan manusia. Umirtu diperintahkan aku, umirtu an uqatilan nas. Diperintahkan oleh Allah Taala akan aku membunuhkan manusia ini. Manusia adalah media pegai tu dah, bukan semua manusia dah. Yang ada umum makna itu dah. Sahabat urut hadis itu dalam peperangan tu. Sehinggalah dia mengucap 2 kalimah syahadat. Artinya disuruh tak mengucap kalimah syahadat? Disuruh. Jadi dia tak mengucap 2 kalimah syahadat.
Dia tidak menutur, tidak iqraru bil lisan binutqi syahadatain, tidak menutur dengan lidah dengan dua kalimah syahadat. Ini bukan karena enggan, bukan karena tidak mau, bukan karena membantah. Tak perlu, cukup hati ya, bukan itu. Apa tu? Mungkin ada sesuatu orang panggil yang menegahkan dia lah. Mungkin akan dibunuh ke, ada ni. Mungkin akan dibuang kerja ke macam mana. Selain daripada sebab tadi. Bukan sebab bisu. Bukan sebab tidak mau. Tu. Tapi tasdik adalah hati. Tasdik ada. Tasdik betul sungguh. Terima sungguh apa yang Nabi bawa datang. Tu. Terima sungguh. Tasdiqu fil qalbi binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bid darurati. Ada sungguh hati dia gitu. Tapi dia tak ngocak, tak ngocak. Sebab apa tak ngocak tu? Si bisu ke? Tidak. Tidak mau ngocak sebab enggan, membantah, tidak ke? Lepas tu, sesuatu yang lain. Mungkin kerana nak selamatkan nyawa dia ke lagu mana ke tak? Nanti orang bunuh dia ke lagu mana, ikutlah. Maka lagu mana? Jawab bagi barang siapa? Maka orang itu mukmin pada batinnya barang siapa jua. Orang itu mukmin pada batin. Apa? Yakni mukmin di sisi Allah Taala. Tuh. Maka orang itu mukmin pada batinnya barang siapa jua sahaja. Kenapa? Kenapa dia tu mukmin pada batinnya saja? Kerana ni ilat pada kata maka. Ilat pada kata maka orang itu mukmin pada batinnya saja. Ataupun ilat pada mukmin batinnya saja boleh. Kerana ada pada hatinya barang siapa hakikatu imani. Kerana ada pada hatinya barang siapa tu hakikat keimanan. Ada dalam hati dia tu keimanan tu ada. Tu adalah hati dia tu keimanan. Ada. Artinya pada pengetahuan Allah memang dia tu orang beriman. Kenapa? Karena diperoleh hakikat iman tu pada batin. Iaitu tasdik tu. Tu. Jadi di sisi Allah orang ni beriman ni. Tapi dan tiada mukmin ia barang siapa pada zahir. Apa makna pada zahir? Yakni kita orang ni tak boleh menghukum ke dia tu orang Islam. Tak boleh lah. Kenapa? Kerana tak ngucap. Dan tiada mukmin ia pada zahir. Yakni di sisi kita manusia sejagat ni tak boleh nak menghukum ke dia tu orang Islam. Sebab apa? Tidak mukmin ia pada zahir. Kerana ketiadaan alamatun. Kerana ketiadaan tanda. Mana tandanya? Itulah iqraru bil lisan tu tanda dia. Tu besar tanda tu. Apabila ada tanda tu gak, maka berlakulah orang panggil hukum-hukum Islam atas seorang itu tadi. Berlaku hukum-hukum Islam atas seorang itu tadi. Kalau tak ada orang panggil tanda tersebut, maka tak boleh nak hukum Islam lah. Mati pun kena tak najis gak. Walaupun kita kata, Acong ni orang mukmin ni. Dia pernah rayak ke saya, dia membenar semua, dia semaya dia. Cuma dia tidak ngocak. Sebab apa tak ngocak? Takut family dia ke lagu mana. Bukan sebab dia bisu, bukan sebab dia tu membantah, tidak, enggan, tidak mau, tidak. Lepas tu ada masyarakat yang lain. Maka tetaplah dia tu dikira sebagai mukmin di sisi Allah, tapi di sisi kita tu tiada mukmin. Kenapa? Karena tidak ada tanda. Tak ada alamat. Tak ada tanda. Tak ada alamat. Tu penting tu. Orang panggil alamat tu penting. Kerana ketiadaan alamatun. Kerana ketiadaan tanda. Apanya tanda? Iaitu iqraru bil lisan. Tu tak ada tanda. Maka tiadalah diperlakukan atasnya barang siapa segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Tidak diperlaku hukum Islam lah. Mana tidak diperlaku hukum Islam? Apa yang tersebut? Tidak boleh nak nikah dengan dia. Tidak sah jadi tu imam. Tak boleh nak makan sembelih dia. Kalau kita duk buat juga tu habis kaca.
Acang dianya memelah dalam hatinya Islam dah. Tapi tak sengocak. Tapi kita kata tak apa dah demo Islam dah. Kemo nikah adik kawan. Oh gege. Bila masuk pula acang Islam, dia Islam pada batin. Zahir tak ada. Hai tak boleh. Rosak habis ya. Rosak habis segala hukum hakal. Kacau bilau habis. Maka tu sebab tu tidak diperlakukan segala hukum Islam tersebut tu. Mana? Tidak sah nak dinikah dengan orang Islam, tidak sah nak jadi tu imam, tidak sah makan sembelih dia. Tidak boleh disembahya atas mayat dia apabila dia mati, tidak boleh tanam pada perkuburan orang Islam. Tidak boleh diwarisi kalau ada anak-anak dia hak Islam tegak, tak boleh nak diwarisi harta saka dia. Ikutlah apa saja hukum-hukum yang diperjalani dalam Islam itu tidak boleh diperjalani atas barang siapa tadi. Sebab apa? Sebab tak ada ikrar. Tu. Patut kafir ya. Tetapi adalah ia barang siapa di dalam akhirat. Nanti akhirat tu daripada isi syurga juga. Akhirat syurga. Tu. Tu. Jadi akhirat esok syurga. Inilah kalau kita tengok apa hak Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, presiden yang keempat Indonesia. Bila orang kata ke dia Gus Dur, ada orang mengkafirkan Gus Dur. Kata apa? Senang saja kata, mengucap 2 kalimah syahadat Islam lagi. Tu, mengucap 2 kalimah syahadat Islam lagi. Ya sungguh. Jadi kalau nak kira Islam tu memanglah inqiyadu zahir. Terima zahir seorang. Zahir. Lagu mana zahir? Itu iqraru bil lisan, binut ke syahadatain. Mengucap dengan lidah, ikrar dengan lidah dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Itulah zahir. Soal iman lain, hati. Maka sebab itulah iman dan Islam ni dia orang panggil ada kaedah dia. Iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Itu. Apabila duduk sekali, dibahas sekali. Maka dianya makna lain-lain. Iman duduk dalam. Hakikatul iman. Tasdiqu fil qalbi. Binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid-darurah. Tu tasdiq duduk dalam hati. Jadi basiklah. Jumhur ulama, muhaqqiq Asy'ariyah Maturidiyah, iman tu basit. Basit apa? Tidak murakkab, tidak tarkib, tidak tersusun dengan kena mengucap dengan syahadat. Tasdiq fil qalbi cukup iman tu. Duduk hati. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah syahada anna Muhammadar Rasulullah, itu syarat nak diperlakukan hukum Islam. Tak ada kaitan dengan iman apa dah. Tu lagu tu. Tu di sisi jumhur ulama muhaqqiq Asy'ariyah Maturidiyah. Tu. Patu Islam apa Islam? Inqiyaduz zahir. Bi iqraril lisan, bi iqrari bil lisan wa bi nutqi syahadatain. Tu. Terima zahir seorang dengan ikrarkan dengan lidah. Kemudian hanya menuturkan 2 kalimah syahadat tu. Itu Islam. Jadi bezalah Islam dengan iman ni. Beza pada ketika mana dibahaskan sekali. Tapi kalau disebut asing-asing, iman saja. Wahai iman, wahai orang beriman. Contoh, wahai orang Islam saja. Maka maksudnya ialah orang Islam. Wahai orang Islam, maksudnya ialah orang beriman. Jadi apabila dia duduk sekali, makna dia lain-lain. Bila dia asing-asing, hak sama. Wahai orang Islam, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, wahai orang Islam. Tapi kalau iman dan Islam, makna beza. Tu gitu. Iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Tetapi adalah ia barang siapa tu di dalam akhirat daripada, yakni setengah daripada militabai. Kerana banyak isi syurga ni banyak. Setengah daripada isi syurga, penghuni isi tu makna penghuni syurga juga. Tu akhirat esok dia syurga. Walaupun nama dia Alagapas,
Ananda karupan dak tu ni. Acong, leng long leng, teng long long, ikut lagi nama apa? Tapi hati dia ada tasdiqu fil qalbi bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma maji'uhu bihi minad dini bid darurati, tapi tidak menutur dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasul. Tak menutur tu kenapa bisu ke? Bukan. Patu kerana lawai ke? Enggan, membantahi, tidak. Patu ada sebab-sebab hal lain. Mungkin kerana nak jaga nyawa ke dari sini. Bimbang takut ancame ke dan sebagainya, maka ketika tu dia tu orang mukmin pada akhirat di sisi Allah, mukmin dia, maka dia termasuk isi syurga. Tu termasuk isi syurga. Tapi di dunia tak boleh lah nak hukum dengan mukmin Islam, tak boleh. Tak boleh nak nikah dengan orang Islam, tak sah nak jadi tu imam, tak sah dia sembilan tak apa, saya ni berimam kok cawak kok lah hati. Cuma ucap tu. Janganlah. Kau takut kena bunuh dekat sini. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Kalau makan gagal. Khidih makan ayam yang disembelih oleh acong. Sudah. Nak atau mana pula? Nak atau mana Ustaz Khidih makan disembelih oleh acong. Dia kata sebenarnya acong tu Islam lah hati dia, cuma dia tak sengaja ucap aku syahadat. Tak sebab apa bisu tidak. Lepas tu mak pak dia larang. Dia membantahi hukum perintah supaya mengucap 2 kalimah syahadat. Tidak ke? Lepas tu mak pak dia larang ke? Mak pak dia larang. Kita pergi bunuh mak pak dia habis ragam. Nah, habis jadi celara habis. Sebab tu tak boleh. Dah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hitungan dia serah pada Allah akhirat. Tetapi adalah ia barang siapa di dalam negeri akhirat daripada ini setengah daripada isi syurga jua. Bila begitu dah lepahlah ia barang siapa daripada kekal di dalam neraka. Lepas tu lepas. Maknanya kalau dia buat dosa apa sudah sebagainya, dah buat dosa. Kenapa? Kerana memang dia orang tak tahu dia orang Islam. Islam dia tu dalam hati dia, mukmin iman dia tu dalam hati dia. Dia togok arak dia ni. Ya makan babi, mak pok ya hidup sekali dengan babi. Sudah aku ni haram benda ni. Tapi kalau kata haram ke, mak pok aku kata kau Islam pula. Sudah. Makanlah haram pun haragi lah. Nah. Maka ketika tu dia buat kerja haram tak? Buat kerja haram. Kalau tu tak apa dosa dia? Dosa tak dia? Dosa. Maka kena bakar tak api neraka. Kena bakar. Tapi apabila dia tu sudah ada iman dalam hati dia, lepahlah ia barang siapa daripada kekal dalam neraka. Kenapa lepas? Ilak pada kata lepas. Kerana ada baginya barang siapa imanun. Ada iman. Ada tasdiqu fil qalbi tadi. Ada iman lah hati dia. Ada iman. Baik. Bukan email. Iman. Nak kata ni. Takut yang kata iman. Baik. Dan barang siapa tiada ada di dalam hatinya barang siapa tasdik. Ini masalah lain pula. Dalam hati tak ada tasdiqu fil qalbi bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid darurati, tidak ada. Tak ada dalam hati. Tu maka barang siapa tiada ada di dalam hatinya barang siapa tasdik. Dalam hati tak ada tasdik. Tak ada hakikat iman dalam hati dia. Tetapi, masalah besar ni. Dalam hati tu tak ada hakikat iman ni. Tak ada. Tetapi ada pada lidahnya barang siapa ikrarun. Ada pada lidah ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Ni masalah besar ni. Tu lagu mana dia ni? Bandingannya seperti kelakuan orang munafik. Seperti perbuatan orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika bi annahum amanu summa kafaru
fatubi'a ala qulubihim. Ada Quran ayat cerita tu, ada satu surah tu. Suratul Munafiqun. Surah cerita pasal orang munafik. Apa orang munafik? Iaitu izharul Islam fil lisan, menzahirkan Islam pada lidah, wa ikhfa'u bil kufri fil jinan, dan menyembunyikan dengan kekufuran di dalam hati. Ini bahaya ni. Ini bahaya. Dalam hati tu kufur. Tak ada hakikatu iman ni, tak ada. Tasdik tak ada dalam hati. Tapi pada lidahnya barang siapa ikrar, ada. Ada pada lidahnya barang siapa ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yani Allah lah Tuhanku pada lidah. Hati, Allah bukan Tuhanku. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya junjungan kita Muhammad itu ialah utusan Allah. Dalam hati, Muhammad bukan utusan Allah. Itu yang panggil kufur tu. Seperti kelakuan orang munafik. Mana? Iza ja'akal munafiqun. Apabila datanglah orang-orang munafik kepada engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, berkata mereka itu munafik, nashhadu, kami menyaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau itu ialah utusan Allah. Wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Ta'ala maha mengetahui bahwasanya engkau itu ialah benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibu. Allah Ta'ala maha mengetahui bahwasanya orang munafik itu lagi berdusta, bohong. Orang munafik itu bohong, dusta. Lepas tu lagu mana dia ada buat hijau lagu tu? Ittakhazu aymanahum junnatan. Mereka orang munafik ni mengambil sumpah lagu tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebagai junnah. Sebagai perisai. Jadi sebab apabila orang itu mengucap. Lagu mana jadi? Maka orang itu tiada mukmin pada batin kerana ketiadaan tasdik. Memanglah pada batin tidak dipanggil mukmin lah. Dia kufur dengan Allah Ta'ala. Tu kenapa tiada mukmin pada batin? Kerana ketiadaan tasdik. Tak ada tasdiqu fil qalbi bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma maji'u bihi min ad-din mid-darurah. Tak ada. Kadang-kadang tidak mukmin. Yang ni tidak mukmin di sisi Allah. Itu maksud. Tidak mukmin pada batin maknanya tidak mukmin di sisi Allah. Tidak mukmin. Kufur dia di sisi Allah. Dan adalah ia di dalam akhirat setengah daripada isi neraka. Kekal di dalamnya, di dalam neraka. Kenapa kekal? Kerana kufur. Kufur kan? Tetapi dihukumkan mukmin ia barang siapa pada zahir kerana ada ikrar. Sebab tu ittakhazu aymanahum junnatan. Ittakhazu aymanahum, mengambil mereka itu orang munafik akan supah-supah mereka, syahadah-syahadah mereka tadi itu junnatan, sebagai perisai. Perisai? Jangan. Saya orang mengucap dengan syahadah. Saya Islam enggak. Itu gitu. Junnatan, sebagai perisai. Tapi fasaddu an ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillah. Mereka menyekat orang kepada jalan Allah. Sadda yasudduna fasaddu an sabilillah. Mereka menyekat orang daripada mendekati Allah. Segi. Kita tutup surah. Dah sungguh. Ya kalau tutup surah ni awal bulan 3 tu tak apalah, sebab orang panggil tak ada SOP lagi. Ada SOP lagi. Tutup surah pada bulan 3 itu boleh diterima sebagai darurah. Darurah. Lagi pula ulil amri itu wajib hifzul nafsi. Menjaganya nyawa. Wajib nak jaga nyawa. Kita boleh terima tu. Memang wajib. Tak ada SOP tetap lagi. Ada pun sudah ada SOP dah berjalan dah SOP itu tidak terbukti, bahkan terbukti tidak ada orang panggil kluster masjid surah. Tiba-tiba tutup juga.
Kegawa ganza boleh. Ha, main futsal boleh. Ha, tu pelik tu. Ha. Masjid surau tak boleh, kena tutup. Tak boleh ada kuliah, tak boleh ada perempuan, tak boleh guna mic. Ha, tu ke dia tu panggil. Ha, bahaya tu nak cek. Aku serupa perangai orang munafik. Fasaddu an sabilillah. Nah, menyekat mereka itu manusia daripada jalan Allah. Tak usah bagi. Dia suka manusia duduk dengan jahil. Ada kuliah terik tak apa, boleh. Tak. Ada mengajar kitab terik surau masjid tutup kena gelemak tak apa. Ha, kata bimbel sebab Covid. Covid pala otak mung orang duduk surau tu memang lama dah buat penjarakan sosialnya. Dak tu ni. Oh, setia tu habis orang duduk nyandar tu tu. Jauh 10 kilometer nak yak weh. Dengan setiap sore tu. Ha tu. Ha, jadi siapa dia lah hok duduk jalan ahli jawatan kuasa fatwa tu. Nak? Kena bahas tu. Nak? Kena bahas molek. Siapa duduk dalam ahli majlis kuasa fatwa tu? Ahli jawatan kuasa fatwa. Ini masalahnya apabila orang macam Khidr ngaji agama tapi tak saya duduk di jabatan JK Fatwa. Lepas tu hijau basuh pinggir, jual sayur, jual ITO, jual Nescafe, tu pipi jalan macam akhir tu lah. Ni mana pula ni? Pandai-pandai bawa motor. Oi! Oi! Oi budak! Ni mana motor ni? Panggil. Memang ni. Ni. Nak gimana dengan motor tu? Ayat komok dia ni. Motor siapa yang ambil? Apa yang ambil motor? Astaghfirullahalazim. Ambil nak kaci. Apa duduk gelek motor awak? Allah. Berani budak ni. Mana hotel? Hotel ada situ. Ada. Bukan ada hotel dah tu. Gimana? Gimana? Budak pergi beli. Mana? Ambil motor, ambil. Mana? Hei! Mana? Ha, pergi beli apa? Ni kau yang kamu ni mau ada ni. Ha. Ha. Mai sini. Mai sini. Anda ni. Suruh pergi beli sendiri. Hei. Sambung balik tadi. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir. Memanglah. Pada zahir, orang ni, orang munafik ni dihukum orang Islam lah. Mukmin tu makna orang Islam lah. Bukan mukmin yang beriman, tidak. Tetapi dihukumkan mukmin ia orang barang siapa yang ada pada hatinya, barang siapa yang tidak ada dalam hatinya tasdik, tapi ada pada lidah dia ikrar. Seumpama orang-orang munafik, kelakuan munafik. Dihukumkan mukmin ia pada zahir. Pada zahir dihukum Islam lah. Kerana apa? Kerana ada ikrar. Inilah pada kata dihukumkan mukmin ia pada zahir. Kerana ada ikrar. Ada ngocak tadi. Jadi sebab tu orang ngocak apa? Orang apa nama ni? Orang munafik itu menjadikan
Ucap syahadat mereka, sumpah mereka tadi itu sebagai junnah, perisai. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Nah, itu. Mengambil mereka itu sumpah mereka, syahadat mereka itu sebagai perisai. Perisai ke mana? Dah, bila mengucap dengan syahadat, dia hukum Islam. Nah, maka terpeliharalah harta dia, darah dia dan sebagainya terpelihara. Betul tak? Terpelihara. Jadi kalau hei, saya Islam. Perisai. Junnah. Saya Islam. Jangan main-main dengan saya. Padahal dia kafir tu pada batin. Tu sebab tu tak boleh kita nak tuduh orang tu munafik, tak boleh. Saya kat Mesir dulu ada geng-geng kuat takbir ni. Dia kata orang-orang hak tak ikut program satu ni kata orang munafik jah. Munafik jah. Munafik tu bukan jah, munafik tu nah. Munafik tu ialah nah, bukan jah. Bukan munafik jah, munafik tu kena kata nah. Kau innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tepatnya duduk di bawah, paling terkebawah dalam api neraka. Jadi jangan kata jah, munafik jah dak. Munafik jah. Munafik tu nah. Kata ni, munafik tu nah. Bahaya munafik tu. Maka bila begitu diperlakukanlah atasnya barang siapa munafik tadi tu. Ada pada lidah iqraru bil lisan binutqi syahadatain, tapi dalam hati tidak ada atas diku fil qalbi bin nabiyina Muhammad fi kulli ma maji'u bihi minad din bidarurah, tidak ada. Diperlakukan apa atas barang siapa lagu tu? Di dalam dunia ni akan segala hukum Islam yang tersebut itu. Berlaku hukum Islam. Sah nikah dengan dia. Sah jadi tu imam. Jangan main. Tu bahkan orang munafik tu memanglah. Dalam Quran sebut apa lagi lepas ayat tu. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim. Apa tak ingat dah ayat lepas tu. Ka'annahum khusubum musannadah. Ka'annahum khusubum musannadah. Ingat tak ayat? Ingat gini. Ingat surah Munafikun. Kalau mu dengar perkataan dia tu supaya kayu, dengan apa? Batai pokok kerah. Tu hebat. Kalau orang munafik, kalau dia ceramah, ya Allah, ni hebat sungguh. Kira lah Abdullah bin Ubay tu tiap-tiap kali Rasulullah nak naik khutbah Jumaat, dia hak tu kalau kita innallaha wa malaikatahu. Dia. Abdullah bin Ubay. Apa dia kata? Ya ayuhan nas, hadza Rasulullah amamakum ke? Fasma'u wa ati'u. Itu. Tak ingatlah itu perkataan Abdullah bin Ubay tu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu semaya belakang Nabi. Selalu berucap sebelum Nabi nak naik khutbah. Innallaha kalau kita Nabi bukan innallaha wa mala lah. Dia suruh orang tu pakat tupu bagi tumpu kepada Rasulullah nak berucap lepas ni. Hebat. Kemah lah kalau kita kata kemah. Tu kemah. Tetapi dalam batin hatinya ialah kufur. Jadi sahlah diperlakukan hukum Islam yang tersebut itu mana? Boleh nikah nikah dengan dia, sah jadi tu imam kita, sah makan sembelih dia, sah. Tak ada masalah apa. Kalau dia kufur berapa? Mu tahu di mana? Tak tahu. Tak tahu jangan doa ayat. Nabi tahu tu pun Allah Taala ayat. Nanti ni. Itu pun Nabi tak ayat kepada semua orang. Nabi ayat kepada beberapa orang sahabat, antaranya Huzaifah ibnul Yamani. Itu bukan semua orang sahabat tahu tak? Better deh. Dan tiada dihukumkan atas barang siapa pada zahir dengan kufur, tak dihukum dengan kufur, melainkan dihukum apabila diketahui akan dia. Tiada dihukumkan atas barang siapa dengan kufur
melainkan apabila diketahui akan dia akan barang siapa dengan alamat, dengan tanda. Bila ada tanda tu baru boleh hukum. Tanda lagu mana? Sifat bagi alamat. Sifat bagi alamat. Sifat bagi tanda. Tanda bagaimana? Alamat bagaimana? Tanda alamat yang menunjukkan atasnya yang menunjukkan atasnya atas kufur. Kalau ada tanda kekufuran baru boleh kita hukum dengan kufur. Selagi mana tak ada tanda, selagi tu tak boleh hukum. Lagi pula orang nak hukum tu siapa? Qadi, mufti, bukan kita. Ingat baik bab takfir, qadi atau takfir ini bukan senang-senang tahu tak? Nak hukum orang kufur ni bukan senang. Tu. Jadi tak boleh kita nak hukum kufur dia, tak boleh. Sehingga kalau ada tanda. Tanda mana? Tanda alamat yang menunjukkan atasnya atas kufur. Mana contohnya? Ini contoh. Disebut ikrarnya barang siapa. Disebut tu baca disebut ikrarnya barang siapa. Bukan ikrar binutki syahadatan ni, bukan ni. Disebut pengakuannya barang siapa seperti sujud bagi berhala. Contoh yang ngaku nak ngalidah. Ya, saya sujud kepada berhala. Saya sembah berhala para hadirin semua. Tu. Apa? Melainkan apabila diketahui akan dia akan barang siapa dengan alamat yang menunjukkan atasnya atas kufur, disebut ikrarnya barang siapa. Mana? Disebut sendiri oleh barang siapa tadi dengan ikrar, dengan pengakuan. Contoh lagu mana? Seperti sujud bagi berhala. Dia kata mana? Saya sujud ke berhala. Saya sembah berhala, tahu tak? Tu memang dulu kufur lah. Kenapa? Zahir lah. Zahir. Habis. Seperti sujud bagi berhala. Satu. Dan membuangkan mazhab. Sujud berhala ni perbuatan lah. Tapi yang mengaku dengan lidah, saya sembah berhala, contoh. Dan membuangkan mishaf kepada tempat najasah. Yang ambil Quran, lepar atas najis. Kufur tu. Jangan main. Ihanah syiaruddin. Menghina kata, bukan syiar, bukan setakat syiar tak. Ya, mishaf ni antara syiar lah. Min syairillah. Menghina agama tu sendiri dah. Ihanah dusturuddin dia panggil. Menghina perlembagaan agama. Jangan main nanti ni. Ia lepar misah dalam tempat najasah, tempat najis. Maka pada ketika itu, pada ketika mana dia mengaku sujud ke berhala, atau perbuatan dia sendiri ambil Quran, lepar dalam tempat najasah tu, pada ketika tu dia buat itu, dihukumkan atasnya barang siapa dengan kufur. Baru dihukum dengan kufur. Dan tiadalah diperlakukan atasnya barang siapa segala hukum Islam yang tersebut itu. Dah bila kufur tak boleh dah nak nikah, terfasah nikah dah ni. Semualah haram dah lah, orang panggil makan sembelih dia haram, tak boleh mandi, tak boleh semayang mayat dia, tak boleh tanah di tempat perkuburan orang Islam. Kenapa? Kufur dah tiga tu. Mereka dia ngucap pula. Ada apalah. Tu yang ngucap pula. Masih Islam pula lah dia nya. Habis. Inilah. Mana inilah? Inilah mana? Inilah tiada diperlakukan atasnya ila akhiril. Inilah. Tiada diperlakukan atasnya ila akhiri tu. Tiada diperlakukan atasnya atas pada siapa segala hukum Islam tersebut itu. Inilah qaul yang muktamad pada hakikat iman. Inilah qaul yang diperpegangi, yang diiktimad, yang dipegang pada perbahasan hakikat iman. Habis.
Qala al-musannifu rahimahullahu taala, ada pun dalil yang menunjukkan atas bahawasanya iman itu tasdik di dalam hati bukan ikrar dengan lidahnya, maka iaitu dalil yang menunjuk beberapa ayat al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi ini nak bercara tentang dalil. Mana tu? Dah ulama muhakkik kata bahawasanya iman tu basit, bukan murakkab. Bukan murakkab dengan binutki syahadatain iqraru bil lisan. Hanya tasdiqu fil qalbi bi nabiyina Muhammad fi kulli ma maji'u bihi minad din ulima minad din bid darurah. Tu yang itu iman. Mana dalilnya? Itu nak cara tentang manakah dalil yang menunjukkan iman tu mutlaqut tasdiq atau tasdiqu fil qalbi. Tidak mesti dengan iqraru bil lisan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammad. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.